Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini cikgu akan terangkan bahagian B kertas 2, soalan percubaan negeri 9 iaitu nombor 8. Okey, soalan nombor 8 ini adalah berkaitan dengan vektor. Okey, kita tengok soalannya. Raja 5 menunjukkan kedudukan kemah urus setia O. Okey, O di sini ya. Dan kemah-kemah kumpulan A, B, C, D, E di satu tapak perkemahan. Okey, kemah A ni dia terletak 200 meter. Okey, lebih mudah kalau kita buat garis pada gambar inilah. Okey, cikgu buatkan garis. Okey, supaya kita lebih nampak sini garisnya. Okey, satu lagi ke sini. Okey, kita tengok kemah A terletak 200 meter dari kemah urus setia O. Okey. A dari O, A dari O. Jadi anak panahnya begini ke atas. Ini 200 meter. Cuba letak dulu 200. Okey, ni maklumatnya yang pertama ya. Kemah A. Okey. Kemudian kita ada kemah B terletak 800 meter dari kemah O jugalah. Okey, B ni 800. Jadi kalau dari O ni ada 200, 800 tolak 200, jadi sini 600 lah. Okey, kemudian kemah D terletak 300 meter dari kemah urus setia juga ya. Kemah D 300 meter. Sini. Jadi anak panahnya ke atas lah. Sini 300. Okey, kemudian kemah E. Kemah E terletak 750 meter. Okey, baca betul-betul dari mana? Dari kemah D. Dalam arah OD. Okey, arahnya masih sama. Okey, cuma sekarang dia dari D ni yang 75 sifar. Okey, bukan dari O Kalau macam A ke B ni tadi, kita perlu tolak lah sebab B tu dari O. Yang ini E ni dari D. Tu kena baca betul-betul. Okey, kemudian kemah-kemah A, C. Okey, kemah-kemah A, C dan E terletak pada satu garis lurus dengan keadaan jarak kemah C dari kemah E 4 kali ganda. Maksudnya yang ini, AC ini dia satu baris macam tu. Okey, kemudian dia kata apa tadi? Kemah E 4 kali jaraknya dari kemah A. Jadi sini 1, sini 4 lah. Begitu. Okey, kita tengok A dengan menggunakan, okey, dekat sini dia dah tunjuk. Okay, dia bagi tahu nak guna apa kan. Okey. Sini dia kata dengan menggunakan P mewakili 100 meter pada arah OA. 100 meter pada arah OA. Maksudnya yang sebelah sini. Okey, 100 meter dia kata P sama dengan 100 meter. Cuba tulis P tu 100 meter. Vektor P ya. Okey, kemudian vektor Q pula mewakili 150 meter arah OD. Okey, jadi nilai-nilai ni tadi kita boleh tukar lah. Okey, kalau P 100 meter jadi 200, dia akan jadi 2P. Okey, jadi cikgu padam sini. Dia akan tukar nilainya menjadi 2P di sini. Okey. Dan 600 kita bahagi 100, cikgu padam. Dia jadi 6P di sini. Okey. Dan untuk bahagian sini, Q 150 jadi 300 bagi 150. Kita dapat dekat sini, arah sana, 2Q. Okey. Seterusnya 75 sifar. Kita bahagi 15 sifar. Kita dapat 5Q. Barulah selesai gambar kita tu lah. Cuma ada yang kita tak tahu ni, AC dan C. Okey. Sekarang ni dia nak ungkapkan dalam sebutan P dan Q Okey, untuk OC. Okey, OC. Jadi bila dapat soalan macam ni, tulis dulu. OC. OC ni dia mesti bermula dengan O, cukup macam tu ujungnya C. Okey, antara dua kawasan kosong yang cikgu jarakkan ni, mestilah huruf yang sama. Jadi kalau kita nak OC, jadi kita boleh guna OA, AC. Ni jauh sangat C-nya. Cikgu dapatkan AC.
Dan panah atas Okey. Maksudnya kita akan lalu OA, AC. Masalah sekarang, AC kita tak tahu. Tapi dia ada bagi nisbahnya di situlah. Maksudnya AC ni adalah 1/5 dari AE. Okey, boleh tak kita cari AE? Cari AE bagaimana? Okey, cuba padam ni. Kita cari AE sekejap. Okey, AE. Okey, nampak perjalanan AE ni. Ini A, pink. Ini A, ini E. AE. Maksudnya kita akan lalu ke sini. Dia akan menyongsang arus kan? Okey, 2P ke atas. Jadi kita akan dapat AE ini adalah, okey ni cikgu tulis dulu bermula A dan berakhir E. Tengah ni adalah O. Okey. Jadi AO adalah negatif 2P tambah OE 2Q tambah 5Q. Jadi dapat 7Q. Jadi apa AC? AC tu pendek sini saja kan? Okey, jadi AC sama dengan 1/5 AE. Nampak tak vektor ni? Dia guna apa yang kita dah cari ke atas. Okey, jadi sama dengan 1/5 AE-nya negatif 2P tambah 7Q. Okey, jadi kita punya AC dapatlah kat situ kan? Nanti kita mudahkan. Okey, sini sambung sama dengan OA kita 2P. Okey, tambah dengan AC kita. Ini kamu macam biasa kembang masuk dalam. Okey, dia dapat negatif. Ini tambah pula tadi kan. Jadi akan jadi tolak 2/5P tambah 7/5Q. Okey, kita dapat tu. Dan bila kita selesaikan P dengan P ni, jadi kita akan dapat OC ini sama dengan 8/5P. Okey, tambah dengan 7/5Q. Okey, yang PP ni tadi cikgu selesaikan. Jadi dapatlah dia 8/5P. Okey. Okey, baru selesai OC. Okey, nombor 2. Barulah nak cari BC. Okey, BC bermula dengan B dan berakhir dengan C. Kita boleh pilih ikutlah kesesuaian keadaan ni. Okey, kita tengok dulu rajah tu. Okey, kalau saya nampak dekat sini untuk BC, BA, AC. Lagi mudah kan? Ataupun awak boleh juga guna BO, OC. Tapi leceh pula. OC tak ada. Jadi kita guna BA, AC. Ini salah satu cara dia kan, kita akan guna jawapan atas selalunya lah. Ya? Okey, jadi kalau BA kita ada dekat sini. Okey, dekat sini memang dah ada AB sebenarnya kan, sebab dia arah ke atas macam tu. Jadi kalau BA dia akan jadi negatif lah. Okey, negatif 6P. Okey, negatif 6P. Kemudian tambah AC. Okey, AC nak ambil dekat mana? Okey, AC tadi kita dah cari atas ni. Atas ni AC ataupun tadi kita dah mudahkan ada di sini sebelah ni. Sebelah ni je atas ni kan. Okey, jadi dia akan tolak di sini. Okey. Sebenarnya sebab ni operasi dia negatif situ, jadi saya tolak lah. Tolak 2/5P dan tambah 7/5Q. Okey, jadi jawapan kita akan dapat negatif 32 5P tambah 7/5Q. Okey, kita lihat B pula. Jika Samad menggunakan binokular untuk melihat kemah B dari kemah D. Okey, kemah B dari kemah D. Ni BD di situ. Tapi dia tengok dari D ya. Dia tengok dari D. Anak panah tu ke sana lah. Kan? Okey. Jadi dia suruh kita tentukan sama ada kemah B dapat dilihat tanpa dihalang oleh kemah C. Maksud sekarang kalau dihalang maksudnya dia sebaris. Jadi kita kena buat pembuktian
menggunakan kaedah kita nak check sama ada dia sebaris ataupun tidak. Jadi sekarang kalau dia bermula dari D, maksudnya DB sama dengan KDC. Yang ni kita kena guna yang inilah. Kita check sekarang DB. DB boleh terus guna ataupun tidak. Tadi dekat sini dah ada maklumat. Cikgu padam tadi sebab takut serabut. Dekat sini dah ada kan. Dengan sini. Dia dah ada lengkap tadi dekat situ. Di mana yang sini tadi ada 2Q. Tapi arahnya ke atas OD. Sini ada 2P. Dan yang sini ada 6P. Ini betul lah arahnya ke atas. Bila dia nak DB, sekarang 2Q ni akan menyongsong arus. Jadi DB adalah negatif 2Q. Kita tambah dengan 2P tambah 6P, 8P. Boleh letak positif di depan nantilah ya. Sama dengan KDC. Ada tak DC di sini? DC tak ada maklumat. Tengok juga jawapan atas-atas tu ya. Ada tak jawapan nombor 2? Ada tak DC? Tak ada kan? Nombor 1 tak ada. Apa yang kita boleh buat dengan DC? Jom kita cikgu buat line dia untuk DC. Sini tadi ada maklumat. Sini pun ada maklumat tadi kan? Jadi DC ni kita boleh guna maklumat dekat sini tadi. Iaitu 5Q. Kemudian kita ada AE. AE kita dah cari. Sebab cikgu tak padam tadi. AE nya ada di sini. Di sini ada AE. Cuma arahnya kamu kena hati-hatilah. Dia ke atas macam tu kan. Dia ke atas macam ni. Tadi kat sini ada 1 nisbah 4 macam tu kan. Maksudnya kalau untuk DC kita akan guna DC, contoh bahagian atas dulu ya. DC ni kita akan guna perjalanan dari D menuju ke C. Di tengahnya ada E. Macam tu. Jadi DE cikgu dah ada. Cikgu masuk saja 5Q. Untuk EC, ianya adalah cikgu perlu tambah 4/5 AE. Tapi AE sekarang negatif kan. Yang ini dia arahnya berlainan. Jadi yang negatif sekarang adalah 7 lah. Yang 2P tu positif. Tolak 7Q. Macam tu. Jadi kita akan dapat dekat sini. DC kita dapatlah maklumat dia. Jom kita tulis betul-betul di sini. DB tadi cikgu ambil dekat ni ya. Yang tadi cikgu tulis balik. Yang positif cikgu biarkan di depan lah. Jadi 8P tolak 2Q sama dengan K. Yang ini tadi kalau kita selesaikan 4/5 darab masuk 8/5P. Dan kalau kita masuk sana jadi tolak 28/5Q. Dan bila diselesaikan kita akan dapat DC itu adalah 8/5P tolak 3/5Q. Bila sampai dekat sini, kita hanya perlu membandingkan dia. Sebelum banding, yang ini sebelah sini, kita boleh darab masuk lah. Takut nanti kang terkeliru lah mana datang K kan. Jadi cikgu darab masuk. Sini 8P tolak 2Q. Sini 8/5 ada K ya. P tolak 3/5 ada K, Q. Barulah kita banding. Banding mana? Ini sebutannya ada P. Jadi kita akan banding dengan yang ada P. P tu tak perlu ditulis lah. Kita akan banding. 8 sama dengan 8/5K. Sebab kita kan nak cari K kan. Jadi dekat sini K kita dapat 40 bagi 8. K-nya 5. Dan seterusnya yang di sini. Cikgu bandingkan negatif 2 dan juga negatif 3/5 K. Jadi dapat
Negatif 2 sama dengan negatif 3/5 K. So ini bawah sana. Jadilah dia negatif 10. 3 tu bawah kan? Okay, negatif 3. Jadi K kita sama dengan, okay, negatif habis. Jadi K kita adalah 10/3. Okay, tengok K tu nilai tak sama. Sini 5, sini 10/3. Dia kalau dia sebaris, nilai K tu sama. Tapi sekarang bila nilai K tu berlainan, maka kemah B boleh dilihat. Okey, kita pergi soalan C. Okey, cikgu dah buat segitiganya. Yang tadi, yang comot tadi cikgu dah padam. Okey, sini dia kata semampu darjah. BOE semampu darjah. Dia dah bagi magnitude P2, Q3. Kalau kita ingat tadi sini ada 2P, sini ada 2P dan sini ada 6P. Okey, bila kita totalkan dia jadi 8P. Okey, yang sini ada 2Q dan yang ini 5Q. Kalau kita totalkan dia jadi 7Q. Okey, dia dah bagi nilai sini P2, Q3. Jadi masuk nilai sahaja. Jadi awak akan dapat BE ni. Okey. Okey, BE sini line yang tak ada ni. Yang cikgu letak telinga tu Okey, jadi BE tu okey. 8 yang ini dia punya sisi sebelah sini adalah 8. Okey, P-nya 2 darab 2. Kemudian tambah kita ada 7. Q-nya 3 darab 3. Okey, ini tadi ada tanda modulus tu Okey, jadi kat sini kita selesaikan dulu ini. Ini dapat 16 tambah 21. Okey, kalau magnitude kita perlu buat macam teorem Pythagoras. Kuasa 2 tambah 21 kuasa 2, kita dapat 24.4 unit. Okey, maksudnya panjang sinilah. Okey, panjang situ. Okey, itu sahaja. Okey, jawapannya mudah sahaja kan? Itu sebab dia 2 markah je Okey. Okey, itu sahaja penerangan untuk soalan 8 kertas 2 percubaan negeri 9. Sekiranya membawa manfaat, sila share, like dan jangan lupa subscribe untuk menerima notifikasi video seterusnya. Sekian, terima kasih.